bersama saya lagi dalam Orek Nepe Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Orek, ini dia saman fitnah terhadap bekas ulama PAS Pahang ya. Ketua Ulama PAS Pahang Mokhtar Senik tidak berjaya dalam mediasi. Mediasinya gagal dan akhirnya saman dan perbicaraan akan diteruskan ya untuk kes saman daripada individu yang difitnah oleh bekas Ketua Ulama PAS Mokhtar Senik ini, sahabat-sahabat semua. So ini dia apa yang saya kongsikan kepada kita. Tapi sebelum saya teruskan, sahabat semua, jangan lupa juga untuk terus support Orek Nepe Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Mediasi gagal. Apakah maksud mediasi ini, sahabat-sahabat semua? So mediasi ini adalah sebenarnya satu perundingan yang mahu kes saman ini cuba untuk diselesaikan di luar mahkamah, tetapi melalui kenyataan ini mediasi ini gagal. Kedua belah pihak tidak mencapai persetujuan. Akhirnya saman adun DAP terhadap Mokhtar Senik diteruskan. Mungkin ramai yang sudah lupa dengan isu saman ini, sahabat semua. Mari kita ikuti perkembangan perkembangan yang dikeluarkan dalam kenyataan media yang terkini. Ya, dinyatakan kes saman fitnah ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dusun Tua Edri Faizal Edi Yusuf terhadap bekas Ketua Ulama PAS Pahang Mokhtar Senik diteruskan dengan perbicaraan selepas kedua-dua belah pihak gagal menyelesaikan secara baik menerusi proses mediasi, yaitu proses perundingan di luar mahkamah. Peguam Farhan Haziq Muhammad yang mewakili Edri Faizal berkata, tiada penyelesaian dicapai pada proses mediasi yang berlangsung di hadapan mediator Datuk Muhammad Ahmad Zamzani Muhammad Zain pada hari ini. Katanya lagi, perbicaraan kes telah ditetapkan selama 2 hari yang akan bermula pada 4 Oktober depan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Zainal Azman Abdul Aziz. Katanya semasa ditemui selepas sebutan kes di Mahkamah Tinggi di Kuantan. Pada proses mediasi itu, Mokhtar yang dinamakan sebagai defendant hadir bersama peguamnya Muhammad Jamil Yaakob. Edri Faizal 38 memfailkan saman itu pada 9 Oktober 2019 kerana mendakwa Mokhtar yang berumur 59 tahun telah menfitnahnya menerusi status yang dimuat naik di laman sosial Facebook pemimpin PAS itu menggunakan akaun Mokhtar Dub pada 28 Ogos 2019. Status itu didakwa mengandungi poster yang menggunakan gambar Edri Faizal tanpa kebenaran dan juga mengandungi butiran seolah-olah beliau mengeluarkan kenyataan mendakwa peristiwa 13 Mei 1969 sebagai kisah dongeng. Ini yang difitnahnya sebenar ya, apabila beliau menggunakan gambar Edri di sana dan seolah-olah Edri menyatakan bahwa peristiwa 13 Mei itu adalah kisah dongeng, tidak berlaku. Itu yang fitnah yang dijajah oleh bekas Ketua Ulama PAS di negeri Pahang ini. Jadi Edri Faizal berkata tindakan defendant secara langsung atau secara alternatif bermaksud beliau antara lain tidak mengetahui sejarah negara, menyebarkan penipuan dan ingin menimbulkan perasaan tidak senang antara kaum di Malaysia. Edri Faizal juga mendakwa status yang dimuat naik defendant telah mendapat 311 reaksi, 23 komen dan 160 perkongsian setakat 30 Ogos 2019. Selain defendant menyedari status itu boleh dibaca orang ramai termasuk daripada luar negara. Pada penyataan tuntutannya, Edri Faizal memohon defendant menarik balik status itu dan membuat permohonan maaf secara berbayar ganti rugi yang munasabah kepada dirinya dan tidak mengulangi kenyataan seperti itu di masa hadapan. Ini dia sahabat-sahabat semua. Seperti yang kita tahu, pemimpin-pemimpin daripada PAS dan ulama-ulama PAS ini memang sangat terkenal ya dengan fitnah yang melampau, tuduhan-tuduhan yang tidak berasas dan sebagainya. Buktinya ya banyak ya, ramai sangat yang kalah saman. Ada yang menyaman ulama PAS atau ustaz daripada PAS ini, tapi mereka yang kalah saman. Itu dia. Jadi ini dia bekas Ketua Ulama PAS di negeri Pahang akhirnya kerana gagal dalam proses mediasi
Nah, jadi saman ya dan juga perbicaraan itu akan diteruskan ya pada bulan Oktober ini. Ini adalah saman daripada ADUN ya daripada parti DAP, Perikatan Pakatan Harapan sahabat-sahabat semua. Jadi jelas apa yang saya coba sampaikan di sini sebenarnya ada bahwa pemimpin-pemimpin, ulama-ulama, ustaz-ustaz daripada PAS ini memang seringkali ya tidak malu dengan menjajah fitnah, membuat tuduhan sebegini rupa. Adakah fitnah ini adalah makanan harian mereka? Tidur malam, makan subuh, pagi, itu yang mereka lakukan. Menjajah fitnah, membuat tuduhan, dan sebagainya. Sehingga ramai di antara mereka kalah saman. Seringkali sudah kalah, masih lagi melakukan fitnah dan tuduhan yang berbagai. Karena apa? Karena kononnya mereka memperjuangkan bangsa dan agama. Tapi sebenarnya itulah namanya penunggangan agama, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan pandangan Anda, sahabat-sahabat di luar sana? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walan Walantik, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih, termasuk juga geng Takut Anwar. Apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian, dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Sehingga kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.